الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang kedua daripada bulan Syaban 1435 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ni dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa yang belum lagi niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya sesungguhnya kami telah memberikan, menyerahkan, membentangkan amanah ataupun tanggungjawab ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit. Fa abaina an yahmilnaha, kesemua perkara tersebut membangkang, menolak, tak mau terima. Wa ashfaqna minha, dan perkara tersebut dirasakan berat, sukar kepada mereka. Wa hamalahal insan, dan dia namakan amanah dan tanggungjawab ini diterima oleh makhluk yang bernama manusia. Innahu kana, sesungguhnya manusia ini zaluman, zalim, jahula, bodoh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, manusia telah menerima satu perkara yang disebut sebagai amanah ataupun tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkara tersebut dibuang, ditolak, tak nak terima oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi oleh kerana manusia hidup atas muka bumi ini, dia ada tanggungjawab, dia ada amanah, Ustaz. Jadi malam ini kita nak bicara satu sudut daripada tanggungjawab tersebut. Ada amanah, ada tanggungjawab manusia yang Allah berikan. Tanggungjawab tersebut berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggungjawab, ada amanah, yang mana amanah tu Ustaz Allah Subhanahu wa taala bagi pada manusia. Contoh dia Ustaz, ibadah. Hak tu amanah ataupun tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah yang diminta ataupun yang patut dilaksanakan kepada makhluk Allah yang bernama alam sekitar. Ada. Betul lah. Alam, pokok, tanah, apa semua ni, hak tu ada tanggungjawab kita. Ada amanah kita kepada makhluk-makhluk tersebut. Dan yang ketiga, ada amanah kita yang perlu kita buat kepada makhluk yang bernama manusia ataupun manusia lain. Ada amanah yang kita perlu selesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amanah kita perlu selesaikan sesama manusia, ada amanah yang kita perlu selesaikan dengan alam. Dan malam ni saya nak bincang dengan ayah ibu sekalian, kita nak bicara tentang satu sudut sahaja, iaitu tanggungjawab ataupun amanah kita kepada manusia lain. Dan mudah-mudahan ayah ibu sekalian sama-sama kita ambil pengajaran insya-Allah. Malam ni saya nak bawa kepada ibu sekalian, kita nak bicara tentang tanggungjawab kita bila kita duduk bersama dengan manusia. Ataupun kita boleh terjemah dalam bahasa mudah nak bagi senang faham ni lah. Bila kita duduk dalam masyarakat, bila kita duduk sama-sama komuniti, bila kita duduk dengan satu, nak kita apa? Dengan manusia ni lah. Apa tanggungjawab kita Ustaz? Apa amanah kita kepada manusia ni? Dan mudah-mudahan ya ibu sekalian sama-sama kita ambil pengajaran. Baik. Hadis yang saya nak sebut pada malam ini kedudukannya sahih. Riwayat daripada imam yang 5. Tolak Imam Bukhari, tolak Imam Muslim. Rawahul khamsah, 5 orang ulama hadis riwayatkan hadis ini, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila
wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallam alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atbi'hu aw kama qala. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, hak orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6 perkara. Nama kata orang Islam, ayah-ayah yang duduk di Kampung Aceh kah, duduk di Jelutong kah, duduk di Ayat Hitam kah, duduk di mana sekalipun, bila kita duduk dalam masyarakat yang mempunyai satu manusia yang beragama serupa macam kita, ataupun kita terjemah dalam bahasa mudah, kalau duduk dalam satu kampung Ustaz, semua orang yang sama Ustaz, bangsa Melayu agama Islam, ataupun bangsa asing tapi agamanya Islam, ada 6 hak yang Nabi SAW suruh bagi kepada manusia tersebut. Haqqul muslimi alal muslimi sittun, hak orang Islam dia kena bagi kepada orang lain yang sama agama dengan dia, ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallam alaih, bila kamu jumpa dia bagi salam. Satu. Wa idza da'aka fa'ajibhu, bila dia jemput kamu hendaklah kamu memenuhi jemputan tersebut. Saya kita bahas satu persatu. Wa idza istansahaka fansah lahu, bila dia minta nasihat berikan nasihat padanya. Wa idza 'atasa fahamidallah, bila dia bersin dia ucapkan alhamdulillah, fashammithu, kamu jawablah dengan yarhamkallah, doakan dia. Wa idza marida fa'udhu, bila dia sakit pergi tengok, fa'udhu pergi melawat. Wa idza mata fa'atbi'hu, bila dia mati ikutlah jenazah dia. 6 poin ini kita akan bincang sama-sama malam ini. Kita nak minta sama-sama amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Baik, kita bahas satu persatu ibu sekalian. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedikit pengenalan kita bagi, kita duk dengar lama-lama dah Abu Hurairah ni. Ni waktu Tok Khatib naik atas mimbar, sebelum dia naik atas mimbar, Tok Bilal duk pegang tongkat tu. Tok Bilal yang pegang tongkat akan sebut satu hadis, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub yaumal jum'ati faqad lagaut. Hadis tu selalu kita dengar Tok Bilal sebut, ataupun dia sebut bahasa Melayu. Apabila khatib sedang membaca khutbah di atas mimbar, hendaklah kamu diam, jangan bercakap-cakap, walaupun suruh kawan sebelah kamu dengan perkataan diam, sebut diam pun tak boleh, kerana yang demikian akan menyebabkan sia-sia Jumaat kamu. Hadis tu selalu kita dengar, tiap-tiap minggu dengar, tapi siapa riwayatkan hadis tersebut? Inilah manusianya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Ustaz, nama asal dia Abdul Syamsi, hamba matahari. Bila dia masuk dalam Islam, Nabi SAW tukarkan nama dia kepada Abdul Rahman bin Sakhra. Dia masuk Islam, ada riwayat sebut umur 27. Dia duduk dengan Nabi SAW sampai usia 31 tahun sahaja. 4 tahun saja duduk dengan Nabi SAW. Tak lama sahaja. Dia asal Daus, Yaman. Bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia orang Yaman. Dia mari jumpa Nabi SAW waktu tu tahun ke-7 Hijrah lah. Perang Badar tak pernah dengar cerita, perang Uhud pun Abu Hurairah ni tak ada cerita, perang Khandaq pun tak ada cerita. Dia cuma ada cerita selepas perang Khaybar. Mana tahun ke-7 Hijrah baru ada cerita Abu Hurairah ni. Duduk dengan Nabi SAW tak lama, 4 tahun. Tapi dialah sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Ranking nombor 1 paling banyak hafal hadis Abu Hurairah ni lah. Dan Allah bagi kelebihan pada dia, ya bu sekalian. Dia bila dia dengar bacaan Nabi SAW, Allah bagi pada dia kekuatan ingatan yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Yang kata Abu Hurairah ni, pernah dipanggil oleh khalifah suruh baca hadis. Khalifah upah 2 orang jurutulis duk catik tu. Abu Hurairah dipanggil ke istana. Wahai Abu Hurairah, aku nak minta kamu baca hadis yang kamu hafal daripada Nabi SAW. 2 orang jurutulis tu catik apa ada yang Abu Hurairah ajar lah. Selesai baca, suruh balik. Tahun depan Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Daulah Umayyah, panggil sekali lagi. Wahai Abu Hurairah, aku nak minta kamu baca hadis yang kamu baca tahun yang lepas. Dia baca balik, 2 jurutulis tu semak semula. Satu huruf tak tambah, satu huruf tak kurang, satu perkataan pun tak diubah.
Yang kata Abu Hurairah tu, ketika tu usia dia hampir 80 tahun. Allahu Akbar. Yang kita duk dengar nama Abu Hurairah lama tu sekalian, kehebatan dia begitu hebat tu sekali. Allahu Akbar. Macam mana dia boleh dapat gitu Ustaz? Satu kelebihan dia, waktu dia mengaji dia selalu lupa. Mengaji lupa. Dia sebut pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku mengaji ni banyak lupa. Baginda bersabda, man yabsutu ridaahu hatta yafrughu min hadithi thumma yaqbidhu ilaihi fala yansa syai'an kana qad sami'ahu minni. Siapa yang bila waktu dia mengaji, dia hampak serban dia di depan sampai habis aku mengajak, kata Nabi SAW, thumma yaqbidhu ilaihi, dia ambil, dia dekat. Tak dekat pun dia ambil, dia dekat, dia tak di dekat dengan badan dia. Orang macam ni, kata Nabi SAW, fala yansa syai'an kana qad sami'ahu minni, dia tak akan lupa apa yang dia dengar daripada aku. Yang kata Abu Hurairah tu, Nabi SAW pesan kalau mengaji ambil selendang tak depan. Kenapa? So Nabi SAW suruh hampak selendang Ustaz. Abu Hurairah ni ahli sufah, orang miskin. Jadi bila orang miskin tu silan, mana ada pen, mana ada kertas. Sebab tu Nabi suruh hampak ni. Tak apalah, malam ni pun banyak ahli sufah, tak apa. Yang melawak silan. Nabi SAW suruh hampak lah. Habis mengaji dekat. Bila dekat Ustaz, sampai mati tak lupa bacaan tersebut. Allahu Akbar. Ni yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hebat silan. Isteri dia seorang, anak seorang, perempuan. Tapi dia boleh bahagi malam pada 3. Ni saya cerita dulu dia sekalian bagi kenal kita, sebelum kita nak sebut apa yang dia riwayatkan tadi. Dia bahagi malam pada 3, sepertiga isteri dia buat ibadah, sepertiga malam lagi anak dia buat ibadah, sepertiga malam yang terakhir dia pula bangun buat ibadah. Sebab itu dalam kitab Rijal Haular Rasul sebut, Abu Hurairah rumah dia tak pernah sunyi daripada semayang, zikir, baca Quran. Semayang, zikir, baca Quran tiap-tiap malam. Dia boleh hatung anak dia yang seorang tu sekalian bangun buat ibadah tiap-tiap malam, dia akan gerak bangun. No, tak serupanya kita no. Kita ada 6, seorang tak bangun. Izah tu kata Abu Hurairah periwayat hadis ini. Dan dia riwayatkan hadis ni sekalian, dia meninggal dunia usianya 80 tahun. Nah, 80 tahun. Tu serba sedikitlah kita nak bagi kenal manaqib Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal hari ni lah orang duk cerca sahabat banyak. Tambah golongan Syiah, sini pun ada Syiah lah. Nah, dia duk kata sahabat ni macam ni lah, sahabat ni macam ni lah, sahabat tak betul lah. Semua sahabat tak betul. Hak betulnya Sayyidina Ali, yang betulnya Miqdad Al-Aswad, yang betulnya Salman Farisi. Habis itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Al-Walid, Khalid Al-Walid, lagi siapa lagi Ustaz? Muawiyah, semua sahabat tak betul. Lepas tu kita minta malam ni saya kongsi seorang daripada tokoh tersebut, mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran. Tirulah setakat mana boleh tiru peribadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh Ustaz no? Selesai. Baik. Abu Hurairah bawa satu hadis Nabi SAW, hak orang Islam, tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6. Sebab tu malam ni kita minta ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang duduk dalam masjid malam ni, 6 benda ni kita bagi settle bang dengan manusia yang duduk keliling kita ni. Sama ada dia anak kita kah, dia bini kita kah, dia jiran kita kah, dia kawan sekampung kita kah, dia AJK masjid kah, dia YB kah. Nama kata orang Islam Ustaz, dia orang Islam, tanggungjawab kita kepada dia ada 6. Ustaz, dia bukan bangsa Melayu Ustaz, dia Bangla. Islam tak? Islam. 6 benda ni tanggungjawab kita. Faham tak lah? Apa dia Ustaz? Nombor 1, baginda bersabda, idza laqitahu fasallam alaihi, bila kamu jumpa dia bagi salam. Tanggungjawab kamu yang pertama, orang Islam bila duduk di mana-mana tempat nampak orang Islam lain, nombor 1 sekali bagi salam. Jumpa orang, assalamualaikum, tu asas yang kita perlu buat. Dan ni semua tinggal belakang sekalian, kampung Aceh okey. Belah-belah seberang, belah-belah no, tinggal belakang, jumpa salam tak lagi dah. Oi, pergi mana? Teguk ke tu ya? Tak ada salam dah sekalian. Sedangkan Nabi sebut tanggungjawab hak orang Islam tersebut, kita kena bagi kat dia. Nombor 1 sekali, jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Apa ramai yang buat hari ni? Semua pakai tak buat belakang. Sebab tu kita minta ayah-ayah sekalian balik semula, ikut balik ajaran Islam ni. Jumpa orang bagi salam, assalamualaikum.
Tu paling pendek sekali. Dan orang yang mendengar salam tersebut wajib menjawab. Hukum memberi salam tak payah ulas panjang. Ustaz-ustaz mengajar dah, hukum bagi salam ni sunat sahaja. Tapi jawabnya wajib. Boleh sajalah. Kan? Hak tu hukum tu semua tahu belakang dah. Cuma kita nak ulas sikit dah. Walaupun memberi salam hukumnya sunat, jawabnya wajib, tapi pahala bagi salam hak sunat lebih besar daripada hak wajib. Saya bagi contoh mudah. Dalam Islam ada beberapa amalan dia sunat tapi besar pahala pada wajib. Contoh, bagi salam sunat, jawabnya wajib. Bagi salam lebih besar pahala daripada jawab. Satu. Yang kedua, ayah-ayah yang main masjid. Main masjid pukul 6.30 Ustaz. Kami ambil ayat semayang siap-siap pasal sekejap lagi nak semayang maghrib. Maghrib 7.30. 6.30 waktu asar tu ambil dah ayat semayang. Habuan semayang maghrib. Ambil ayat semayang 6.30, hukumnya sunat. Tapi kalau mari 7.40 Ustaz, maghrib pun orang dah bang dah. Kami pergi ambil ayat semayang Ustaz, apa hukum dia? Time tu hukumnya wajib. Sebab nak semayang maghrib. Ambil ayat semayang 6.30 sunat, ambil ayat semayang 7.40 wajib. Hak 6.30 tadi pahalanya lebih besar daripada hak 7.40 ni. Faham bahasa tu salah? Ni nak bagi contoh, ada benda sunat lebih besar pahala pada wajib. Nombor 3, ayah-ayah jadi tok imam dengan tok Bilal. Tok Bilal ni sunat. Kalau tak azan pun boleh semayang salah. Sunat jadi tok Bilal ni. Tok imam hak tu wajib. Kalau tak nak semayang jemaah mana? Tapi pahala jadi tok Bilal lebih besar daripada jadi tok imam. Lepas tu Nabi suruh berebut bila jadi Bilal. Faham ke betul lah? Kau pakat pergi tengok panda ke macam mana betul lah? Hak tu pun kita ulas kat tu. Panda kita nak ulas satu silan. Dan kita nak sebut juga kes di apa Kelantan. 38 orang rogol budak tingkatan 3 tu. Hak 2 orang tu. Dan hari ni muncul lagi usilan. Hak baru 2 hari lepas. Anggota polis dilanggar di Perak. Mati ke silan. Allahu Akbar. Dan yang terbaru, budak jumpa kepala tak ada. Budak tu baru umur 2 tahun 6 bulan ke. Dijumpai dalam keadaan mati Ustaz, kepala tak ada. Dirogol, dibunuh. Baru ya. Hari ni ke kemarin Ustaz? Saya kita ulas. Kalau lupa tolong peringat. Dia pun nak kena ulas agak pasal dia semasa. Baik. Balik pada hukum tadi Ustaz. Yang ketiga Ustaz, jadi tok Bilal lebih besar pahala daripada jadi tok imam. 3. Yang keempat, ayah-ayah yang ada di sini bagi hutang pada orang. Yang ni kena bagi faham hukum Ustaz. Bagi hutang pada orang Ustaz. Orang tu janji bulan depan saya bayar. Tengok-tengok bulan depan dia mari jumpa kita, dia kata, "Mat, aku minta maaf mak aku tak boleh bayar. Duit tak ada, sesak ke, anak masuk universiti ke apa ke." Ayah-ayah yang bagi hutang, ibu-ibu yang bagi hutang tu wajib bagi tangguh dah. Yang ni ramai tak tahu ni. Kita bagi hutang pada dia, dia kata Ustaz bulan depan dia kata saya bayar. Okey, kita pun pegang dengan kata-kata tersebut. Dia mari jumpa kita, dia kata, "Mat, aku tak boleh bayar lagi hutang tu 1,000 tu. Anak aku masuk universiti. Aku nak minta tangguh." Ayah-ayah yang bagi hutang tu wajib bagi tangguh. Apa ramai yang tahu benda ni sekalian? Banyak yang kita jumpa, aku tak kira, hang tak boleh bayar, tak ada, tu hal hang. Yang penting aku nak duit aku. Hang janji sebulan. Bukan orang kita macam tu kan? Kau tak faham saya cerita ni Ustaz? Wajib bagi tangguh Ustaz. Wajib bagi tangguh. Habis tu Ustaz dia tak boleh bayar Ustaz. Dia mari jumpa tak? Dia mari Ustaz dia minta tangguh. Wajib bagi tangguh. Hukumnya wajib. Ustaz, kami tak mau bagi tangguh Ustaz Kami kata, halal bang lah. Dia pinjam kat saya 10,000 Ustaz halal oh dia 10,000 nak halal ke Ustaz? Hukum menghalalkan hutang, hukumnya sunat. Sunat ayah berkata kat dia, tak apalah, hang tak boleh bayar, kira halal lah. Anak-anak pun nak mengaji, kira halal lah. Bila kita halalkan hutang, hukumnya sunat. Tapi pahala halal hutang lebih besar daripada pahala tangguhkan hutang tersebut. Itu di antara beberapa amalan dalam Islam, amalan sunat lebih besar daripada wajib. Jadi sekalian, balik pada tajuk tadi, salah satu dia bagi salam.
Lepas tu kita minta lepas ni ya sekalian, sama-sama bagi salam. Ustaz, dah bagi salam nak jawab macam mana? Allah sebut dalam Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang bagi salam pada kamu, jawab balik dengan lebih panjang. Fahayyu bi ahsana minha, jawab lebih baik daripada hak dia bagi. Dia bagi assalamualaikum, kita kena jawab waalaikumsalam, tambah satu lagi warahmatullah, bagi panjang sikit daripada salam dia tu. Dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab lebih panjang daripada jawapan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, bagi lebih sikit daripada hak dia bagi tu. Tak boleh Ustaz. Kalau tak boleh, jawab sama panjang. Au rudduha, jawab sama panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup Yang kita tak nak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, tu kita tak mau Ustaz. Yang bagi salam tu panjang, yang jawab tu pendek. Yang ni kita tak mau. Ni tanggungjawab. Boleh dapat salam no? Cep. Oh, nampak macam tak ceria tajuk ni Ustaz. Faham kau no? Baik Ustaz, ada tak keadaan yang kami boleh bagi salam, kami tak boleh bagi salam? Ada. Hak tu ada Ustaz. Standard kita sebut ringkas-ringkas ya, pasal kita nak bahas 6 poin ni. Antaranya ayah pegang kaedah ni, al-masyghul la yushghal. Orang yang tengah sibuk, kita jangan bagi salam. Tu pegang elok-elok kaedah tu. Waktu mana sesuai bagi salam, waktu mana tak sesuai bagi salam, pegang kaedah tu saja ya. Tengok orang tengah sibuk, jangan bagi salam. Orang sibuk tengah makan, jangan bagi salam. Sibuk tengah minum, jangan bagi salam. Tengok sedang cakap Ustaz dia sedang bercakap, tak perlu bagi salam pada dia, sebab dia tengah sibuk. Ayah masuk mesyuarat, pengurusi mesyuarat tengah bercakap, tak payah bagi salam, masuk duduk terus sudah. Ataupun gunakan isyarat dengan tangan, seolah-olah menggambarkan kata salam, nak minta izin untuk masuk. Cukup Ni orang duduk tengah mesyuarat, duduk tengah bercakap, dia duduk Assalamualaikum. Ya Allah, nampak macam kemai. Dah masuk dalam mesyuarat Ustaz, dia salam sorang-sorang lah tu. Mafi syadab, ataupun bahasa kasar dia tak ada adab. Sedangkan disebut dalam kitab, orang yang Tuhan nak bagi dia hina atas muka bumi, Tuhan bagi dia tak ada ilmu, Tuhan bagi dia tak ada adab. Ayah masuk masjid, ustaz tengah bercakap, tak bagi salam pun tak apa salah. Masuk duduk terus sudahlah. Ni masuk, Assalamualaikum ustaz. Oh. Ustaz tu pula berhenti bercakap, jawab salam dia dulu. Habis itu ustaz, kalau orang masuk bagi salam, ustaz tu tak jawab, kami yang duduk tepi pintu kena jawab ke ustaz? Hak duduk tepi pintu jawab. Bila seorang menjawab salam tersebut, semua yang lain terlepas daripada dosa tidak menjawab salam. Boleh faham Ustaz no? Lagi Ustaz, orang tengah semayang jangan bagi salam. Orang duduk dalam tandas jangan bagi salam. Tu orang semua tengah sibuk tu. Boleh faham Ustaz no? Nah, tu di antara satu kaedah. Kaedah yang kedua Ustaz, orang yang bergerak kena bagi salam pada orang yang sakin, yang menetap. Ayah yang bergerak naik motor, bagi salam dekat hak duduk. Yang naik kereta, bagi salam dekat hak naik motor. Yang bergerak, bagi salam pada pejalan kaki. Yang mana bergerak laju, hak laju tu kena bagi salam pada yang slow. Faham kok kaedah tu no? Nah, ingat tak usilah kaedah tu. Kaedah yang ketiga Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang muda bagi salam pada yang tua. Ayah jumpa orang yang lebih tua pada kita, kita main peranan bagi salam dulu. Pasal kita muda. 3. Yang keempat, yang sedikit kena bagi salam pada yang banyak. Yang ni nak minta tolong perbetul sikit boleh lah. Yang ni siapa jadi cikgu sekolah lah. Kau lah di kampung Aceh ni ada cikgu sekolah. Kita minta tolong cikgu sekolah, bila masuk dalam kelas, cikgu sekolah tu bagi salam. Cikgu sekolah, cikgu hak masuk kelas tu, cikgu bagi salam, baru kena. Dia masuk dalam kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar bangun, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kena. Yang sedikit bagi salam pada yang banyak. Bila keadaan jadi terbalik, yang banyak bagi salam pada yang sedikit, macam mana hukum dia Ustaz? 30 orang bagi salam ke cikgu yang seorang lah. Maka cikgu tersebut wajib jawab 30 kali. Tapi ada cikgu nak jawab 30 kali. Dia jawab sekali tu ya.
Nampak tak lah? Sedangkan hukum menjawab salam itu wajib. Faham kan? Ustaz, salam satu Malaysia nak jawab tak Ustaz? Salam satu Malaysia. Kalau bahas dari sudut ilmu, salam satu Malaysia kalau kita bagi tak tahu nak jawab apa je lah. Allah bagi dah kaedah bagi salam ada dalam Islam. Assalamualaikum, guna tu sudahlah. Salam satu Malaysia Ustaz. Tak tahu nak jawab apa. Satu. Yang kedua, kita minta salam satu Malaysia jangan bagi kepada bukan Islam. Jangan bagi pada bukan Islam. Sebab salam satu Malaysia, perkataan salam adalah nama Allah. Kita duduk sembahyang, duduk baca Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah assalam. Wa minkas salam, daripada kamu datangnya keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, keselamatan ni balik semula kepadamu ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam keadaan selamat, sejahtera. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami dalam syurga nama darussalam. Jadi assalam tu nama Allah. Jadi jangan bagi pada bukan Islam. Boleh faham betul? Boleh ke dalam bahas macam ni? Kau nak tukar tajuk macam mana? Tak apalah, kita berhabis ni lah. Ustaz, kalau bukan Islam bagi salam, nak jawab macam mana? Jawab sekerat je. Alaikum. Kan? Apek tu jumpa kita, duduk di ayat hitam. Sini panggil ayat hitam. No, duduk kawasan ni Ustaz, Cina tu macam Melayu Ustaz. Jumpa, Assalamualaikum Haji. Nak jawab apa Ustaz? Jawapannya mudah, jawab Alaikum. Berhenti setakat tu ya. Jangan jawab Waalaikumsalam, salah tu. Berhenti Alaikum, berhenti. Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut pada Yahudi, Alaikumsalam, ke atas kamu celaka. Waktu orang Yahudi bagi salam apa dengan Alaikumsalam ya Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha jawab Alaikumsalam, atas kamu celaka. Nabi SAW tegur, baginda suruh menyebut Alaikum. Berhenti setakat tu ya. Lepas tu kalau orang bukan Islam bagi salam pada kita, jawab Alaikum. Kita boleh tak bagi salam ke orang bukan Islam? Tak boleh. Sebab kita tak boleh mendoakan kesejahteraan orang bukan Islam. Haram hukumnya doakan kesejahteraan mereka. Boleh sekalian no? Jadi kita minta yang pertama, lepas ni jumpa orang bagi salam sekalian. Boleh ke no? Macam marah yang nampak gaya sekalian. Boleh no? Satu. Tapi nak buat macam mana no? Tanda akhir zaman, ay yusallima alal ma'arif. Tanda akhir zaman, manusia akan bagi salam cuma pada orang hak dia kenal sahaja. Hak dia tak kenal, dia tak bagi salam. Ambil pengajaran sama-sama. Satu. Kemudian tanggungjawab yang kedua, selesai tanggungjawab pertama, tanggungjawab kedua, hak belakang-belakang ni kita peringkas Tanggungjawab kedua, wa idza da'aka fa'jibhu, bila dia jemput kamu hendaklah kamu memenuhi undangan tersebut. Apa tanggungjawab kita pada orang Islam sebagai orang Islam Ustaz? Orang jemput kita pergi Makkah Kenuri, wajib kita pergi memenuhi jemputan tersebut. Dan kita kena faham sekalian yang wajib kena pergi ni satu ya. Kenuri walimah, kenuri kahwin. Orang panggil kita kenuri kahwin, yang tu je wajib pergi. Lain daripada kenuri kahwin, hukumnya sunat. Kenuri apa? Dia nak pergi haji. Kenuri apa Ustaz? Dia nak unai arwah. Bid'ah. Kan? Dia kata bid'ah Ustaz, pergi dia lah. Kenuri arwah Ustaz, kenuri apa lagi? Anak Pak Isa dapat 9A Ustaz ataupun buat baca Yasin, masuk rumah baru, dia buat kenuri. Jemputan kenuri selain daripada kenuri kahwin, hukumnya sunat. Kalau pi Ustaz, alhamdulillah akan dapat ganjaran. Kalau tak pi Ustaz, berdosa tak? Tak berdosa. Kenuri kahwin sahaja. Tak ada sebab saja tak mau pi, dah dapat jemputan, saja tak mau pi Ustaz. Yang tu sahaja yang akan membawa kepada dosa. Boleh faham Ustaz? Itu pun kalau kenuri tersebut bertepatan dengan syariat. Kalau kenuri itu tak ada bertepatan Ustaz, ada benda-benda haram yang berlaku dalamnya Ustaz, benda-benda mungkar berlaku dalamnya Ustaz, wajib tu gugur. Faham Ustaz? Hukumnya wajib, orang pergi Makkah Kenuri kena pergi. Tapi kalau kata dalam majlis kenuri tu Ustaz, caca merba Ustaz, masa tu wajib tu gugur. Contoh caca merbanya apa Ustaz? Contoh mudahlah kita bagi. Anak dara dengan anak terona duduk sanding.
Kalau bersanding dalam rumah dilihat oleh adik-beradik, tak ada masalah, silakan. Nak takak gambar ke, nak buat fotografi ke apa ke, terpulang. Nak buat posing menarik ke apa ke, terpulang. Adik-beradik saja tengok. Ataupun dia nak bersanding Ustaz, tengah-tengah laman Ustaz, tapi dia bersanding pukul 11.30, tak ada siapa mari makan kenduri. 11.30 yang ada apa adik-beradik ya, silakan. Tapi kalau dia bersanding pukul 2 petang dalam keadaan semua orang pakat mari, semua orang boleh tengok anak dara, anak terona tu duduk bersanding. Main pula pak pengantin lelaki Ustaz, ambil dengan beras duduk rembas kat pengantin. Ayak mawak Ustaz, Kenduri kahwin yang ada macam ni silan, automatik pengantin lelaki tu dapat cop dayus hari pertama dia menikah. Sebab dia membiarkan orang ramai tengok kecantikan isteri dia. Dapat cok dayus. Nabi sebut ad-dayus la yadkhul jannah, lelaki dayus tak masuk syurga dah. Minta maaf jelah budaya ni paling banyak belah pulau ni. Paling banyak belah pulau ni lah. Ayat hitam ni tak ada lah, kampung Aceh ni okey. Sungguh lah. Bila kita sebut dia kata sekali semua hidup Ustaz. Betul, sekali semua hidup berkahwin. Tapi takkan kamu nak berkahwin dalam keadaan mengundang murka Tuhan? Takkan nak menikah dalam keadaan nak Tuhan marah? Patutnya dah buat sekali itu, buatlah dalam keadaan bagi Tuhan redha. Tak, dia nak buat bagi Tuhan marah Ustaz. Tunggu kan. Tu tak kira lagi tu dengan apa karaoke sampai ke malam. Sekali dengan pengantin, pak pengantin, mak pengantin, pak menakan pengantin, semua sah suara. Sini tak ada apa tu. Pakai tak angguk belakang pun ada nampak gaya ni. Tunggu eh. Allahu akbar. Gugur Ustaz, masa tu gugur. Ayah-ayah buat makan, minta maaf nak kita sebut sekadar untuk ambil pengajarannya. Ayah-ayah kalau buat kenduri, kita cadang kalau nak bersanding silakan. Nak bersanding silakan, tapi kita minta buat dalam rumah satu, ataupun bersanding awal pukul 11.30 bersanding selesai. Orang siapa pun tak nampak lagi. Adik-beradik saja yang tengok persandingan tersebut. Silakan. Yang kedua, kita minta kalau boleh nak pasang lagu, silakan pasang. Takut lagi jadi rumah mayat lah apalah. Okey, silakan pasang. Tapi tolong pilih lagu-lagu tu sama. Carilah lagu-lagu yang tak menghina Islam, lagu-lagu yang tak bawa pada melalaikan. Kalau boleh carilah yang penyanyinya lelaki. Sebab perbahasan ulama tentang suara wanita tu aurat ada lagi ke silah. Carilah penyanyi hak lelaki-lelaki, Mahir Zain tu ada, pasang lah. Yang kita tak nak satu ya, Quran. Kita cadang kalau boleh Quran jangan pasang waktu kenduri kahwin. Apa sebab dia Ustaz? Mudah. Allah sebut dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bila dibacakan Quran pada kamu, fasma'u, dengar, wa ansitu, senyap. Hak pi makan kenduri sekalian ada ke nak dengar nak senyap ke? Kenduri, tempat jumpa orang tu, jumpa adik-beradik ni, jumpa kawan-kawan ni, tempat bercakap, tempat bersembang. Jadi kita cadang, tak payah pasang Quran. Boleh faham tak? Boleh berhenti tak kot? Sungguh kan? Kemudian Ustaz, apa lagi kita minta? Kita minta sama-sama apa betul. Tak apalah, kenduri hak lepas dah, nak buat macam mana kan? Inna ahadan lam yulad aliman. Tidak ada manusia beranak-beranak terus pandai. Tapi lepas ni kita tahu sedikit sebanyak hukum, kita sama-sama perbetul Ustaz. Sama-sama buat perubahan. Dah sampai masa dah untuk kita buat perubahan. Takkan nak kenduri pun nak buat benda yang Tuhan marah lagi Ustaz. Sebab itu minta maaf Ustaz. Bila hari pertama kenduri tersebut hilang keberkatan, kita akan lihat kesan dia Ustaz, pasangan tu pun akan hilang keberkatan. Sama ada barakah hilang dari sudut depa berkahwin laki bini hidup tak bahagia, hilang keberkatan tu. Ataupun Ustaz tak dikurniakan anak, hilang keberkatan juga, hilang benda yang menggembirakan mereka, hilang punca kebaikan mereka. Ataupun Tuhan bagi anak Ustaz, anak tak jadi orang. Tu pun di antara tanda hilang keberkatan juga. Anak dapat berderet Ustaz, tapi semua tak jadi. Puncanya apa Ustaz? Waktu menikah hilang keberkatan. Understand? Awak macam duk buat je dari sini nampak gaya Ustaz. Tak apalah, yang dah lepas tersilap nak buat macam mana Ustaz. Kita perbetul hak ke depan. Lagi Ustaz,
Kita minta kalau boleh ayah sekalian, makan. Kita minta bagi sama. Buat bagi sama sekalian. Kita nak layan, kalau pengantin tak apalah kita nak buat makanan special. Tapi kita cadangkan. Nak buat special boleh, buat di tempat yang agak tertutup. Jangan buat makan special untuk pengantin ustaz. Hak datang mari makan, semua makan ayam, acar, lagi apa lagi, timun, limau. Makan sebelah sana. Hak pengantin ustaz special. Betul? Bukan setakat makanan-makanan hak asas tu saja ustaz. Siakap, bukan setakat tidur, berdiri terus di meja. Siakap. Tunggu. Dengan buah apa? Buah temikai depa lorek jadi macam angsa ustaz. Jadi macam itik, kemudian ustaz depa susun udang tu jadi macam kepak. Ambon. Yang mana datang makan kenduri bukan setakat orang tua saja, budak-budak pun datang makan kenduri lah. Bila mereka melihat perkara tersebut, timbul keinginan dalam hati mereka. Kenapa kami tak ada? Mesti apa depa ada? Dia bukan faham tu pengantin, budak-budak. Sehingga disebutkan oleh para ulama, bila manusia mula melihat ada perbezaan makanan tersebut, hilang keberkatan kenduri tu. Lepas tu kita cadang, nak buat makan beradat dan sebagainya, silakan. Kita cadang, buat di tempat yang agak tertutup, orang tak nampak. Kalau nak buat dedah ramai-ramai ustaz, buat bagi makan serupa. Boleh? Bolehkah kita bahas tajuk ni malam ni ke lah? Nampak macam tak setuju yang nampak gaya. Tunggu. Lagi ustaz tu, cendera mata. Kita minta kalau boleh bagilah sama semua. Ni yang mari makan kenduri ustaz, dia bagi buah apple, buah limau. Sini bagi cendera mata juga. Bagi kan? Telur. Tapi yang mana yang special ustaz, dapat dengan beg. Beg tu pula dalam tu penuh dengan sapu tangan, dengan puluh hitam, dengan limau, dengan baulu, dengan mak surat lah ni orang bakat bagi. Dalam beg tu penuh ustaz. Pasal apa? Yang mari ni special. Ni hak biasa. Hak mari biasa, hak dapat cendera mata biasa ni, dia kata aku ni siapa? Kenapa aku tak dapat beg, orang lain dapat beg? Kan ada perbezaan tu sekalian. Kita minta apa betul balik, bagi sama semua. Ustaz, bajet tak cukup. Bajet tak cukup, semua bagi baulu saja. Cukup insya-Allah. Boleh kok no? Sungguh sekalian, kita nak minta apa betul sama-sama lah. Allahu akbar. Saya sebut satu benda silah, tak apalah kita berhenti tajuk sikit, tengok nampak tak apa ceria silah. Dia rasa kena katok orang noh. Kita minta apa betul silah. Ada satu hadis. Cuba ya parti tengok nah. Hadis ni tak ada kena mengena dengan tajuk kita ni nah. Nabi SAW sebut, bila masuk fasa akhir zaman, ni manusia akan hidup 5 fasa. 5 fasa. Yang pertama kata Nabi SAW, ni tak ada kena-mengena dengan tajuk tadi ni, tapi kita nak minta buat perubahan disebabkan perkara 5 ni. Nabi sebut bila masuk fasa akhir zaman tu mula waktu waktu baginda dilantik jadi Rasul. Baca ya dengar, umat akhir zaman, Nabi akhir zaman, kita ni hidup akhir zaman. Bila sebut akhir zaman tu, bila start akhir zaman? Waktu Nabi dilantik jadi Rasul SAW. Baik. Baginda sebut bila masuk fasa akhir zaman ni, dia akan ada 5 fasa ni. Yang pertama fasa nubuwah, zaman kenabian. Yang kedua fasa khilafah, Khulafa' Rasyidin, 30 tahun pemerintahan mereka berempat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Pemerintahan yang ketiga mulkan adan, pemerintahan menggigit. Sekali saya sebut. Nombor 4 mulkan jabarian, pemerintahan bermaharajalela. Yang kelima Nabi sebut mulkan adlan, pemerintahan yang adil. Nabi sebut lepas 5 ni, kata Nu'man bin Bashir, thumma sakata. Lepas tu Nabi senyap. Nabi sebut 5 zaman ni, thumma sakata. Lepas tu Nabi senyap. Seolah-olah kata Nu'man bin Bashir, baginda nak menggambarkan lepas fasa yang kelima ni, kiamat. Cuba perhati tengok lah. Fasa zaman Nabi SAW masih hidup, fasa ni lepas 1400 tahun lepas dah. Satu. Fasa khilafah Khulafa' Rasyidin lepas 1400 tahun dah. Nabi sebut yang ketiga, kamu akan lihat akan ada pemerintahan yang menggigit. Menggigit membawa maksud pemerintahan secara warisan. Bapa mati turun ke anak, anak mati turun ke cucu, cucu mati turun ke cicit. Soalan dia, bukan dulu pemerintahan Islam macam tu
Bukan macam itu. Pemerintahan Islam, Daulah Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah, Fatimiyah, Mamalik, Ayubiyah. Bukan bila ayah meninggal dunia, anak ambil alih, anak jadi khalifah. Anak meninggal dunia, cucu nak jadi khalifah. Tak boleh. Faham ke saya duk cerita ni? Zaman ni habis, tak habis lagi Ustaz. Dia berakhir 1924. 1924 kejatuhan Daulah Osmaniyah. Lepas tu dia mari nombor 4, pemerintahan Bermaharaja Lela sekarang tu yang pakat lepas ni pakat nak sakit belakang ni. Elektrik naik dah. Tahun depan Ustaz GST juga. Tunggu je lah. Ni pun salah satu pemerintahan Bermaharaja Lela. Kita sebut direct Ustaz. Ni satu contoh ni, pemerintahan Bermaharaja Lela. 4. Yang kelima Ustaz, pemerintahan yang adil. Kata ulama, pemerintahan adil ni maksud dia pemerintahan Nabi Isa dengan Imam Mahdi. 5. Perintah tak lama, ada kitab sebut 7 tahun ni. Soalan yang saya nak sebut macam ni Ustaz. Fasa pertama selesai, kedua selesai, pemerintahan menggigit selesai, Maharaja Lela sekarang, pemerintahan yang kelima yang adil ujung ni. Poin yang saya nak sebut, pemerintahan zaman yang kelima ni Dajjal tak ada dah, Yajuj Majuj tak ada dah, yang kita dengar tanda kiamat besar tak ada dah, yang kita dah dengar tanda kiamat kecil yang berpuluh-puluh tu Ustaz, selesai dah tajuk ni. Jadi Dajjal, Yajuj Majuj yang kita dengar, Dabah yang kita duk dengar Ustaz, tanda-tanda kiamat tu bila dia akan keluar? Sebelum fasa yang kelima ni. Jadi bila dia keluar Ustaz? Ni fasa nombor 4 ni lah, fasa yang mana kita sekarang berada di dalamnya. Maknanya fasa ni Ustaz, bila Dajjal keluar, dia akan kod sebanyak mungkin pengikut-pengikut dia. Dia akan bawa habis pengikut-pengikut dia Ustaz, ikut bersama dengan dia. Dan fasa ni lah fasa yang paling kuat, paling banyak ujiannya. Dan kalau ayah-ayah bersilan, sebab tu kita sebut malam ini, apa yang menjadi tanggungjawab kita, amanah kita, kita minta sama-sama praktik, buat terus bersilan. Sebab masa dah tak banyak dah. Faham maksud saya ni Ustaz? Masa tak banyak dah. Lepas tu kita minta sama-sama buat pembetulan balik, buat perubahan balik. Rasa benda tu salah Ustaz, berhenti. Benda ni rasa tak kena Ustaz, berhenti. Benda ni kalau buat Ustaz, Tuhan marah Ustaz, berhenti. Dah sampai masa dah Ustaz. Ni kita nak minta ayah-ayah bulan 6 ni, bulan depan. Bulan depan ni, tahun ni hujan cukup kuat ni. Ramadan bertepatan dengan Piala Dunia, cukup berat ni. Hak mari main semayang lepas ni, semua tengok semayang 8 ni. Sini buat 8 juga buat 23. Tapi tengok yang ramai semua semayang 8 ni. Bila kita kata pada hak semayang 8 tu, semayang 8 ni, dia kata Nabi pun semayang 8 je di masjid. Hak lebih tu Nabi semayang di rumah. Hujah tu kemas lah. Padahal Ustaz, dia semayang 8 tu saja, balik di rumah Ustaz lah. Tak apalah. Pokoknya kita nak sebut, nak minta tolong satu aja. Duduk dalam masjid bulan Ramadan nanti bersilan, jangan sembang tajuk bola. Jangan cakap tajuk bola. Nak sembang tajuk bola, kita cadang duduk atas kursi batu di luar. Dok apa pergi kedai Tom Yah. Dalam masjid, jangan. Sopa ibu-ibu di belakang. Bulan Ramadan, tak usah duduk sembang tajuk kuih raya, baju jek tak jek lagi, tudung tingkap siap tak siap lagi, anak-anak balik tak balik. Nak sembang, sembang di luar. Nabi sebut dalam satu hadis, tanda akhir zaman, manusia bercakap hal dunia dalam masjid. Falaisa lillahi hajatun. Allah tak nak orang macam ni dalam masjid. Terjemah kasar sikit, balik tu kasar punya lah. Nak bersembang tajuk dia, balik Dan Allah sebut, minta maaf, Nabi sebut, kalau ada golongan ni dalam masjid, fala tujalisuhum, jangan duduk dengan puak-puak ni. Nak menunjukkan bencinya Tuhan pada orang macam ni. Mari rumah Allah, masuklah rumah Allah, cakap benda-benda yang Tuhan tak kenal. Allah sebut dalam Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Manusia paling jahat orang yang nak sebut nama Allah dalam masjid, dia cantai. Orang nak sebut dalam rumah Allah, nak buat kuliah, dia cantai. Nak buat majlis ilmu, dia potong. Wa sa'a fi kharabiha, yang mana dah ada Ustaz, dia kira nak pelingkup.
Ujung ayat tu Allah sebut ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Allah kata sedangkan yang sepatutnya manusia ni bila masuk rumah Allah dia kena ada rasa takut. Masuk rumah Tuhan ni kena takut. Campak dalam hati tu rasa takut tu. Ni aku ni masuk rumah Allah ni, sekali bercakap lebih kurang dosa, buat lebih kurang dosa. Duduk lebih kurang tak ada adab, takut-takut berdosa. Ni rumah Tuhan ni. Patut kena ada rasa macam tu. Bila manusia ada rasa macam tu, dia akan buat benda yang baik, yang beradab dalam rumah Tuhan. Tapi bila dia tak rasa macam tu Ustaz, dia sembang tajuk bola. Dia tak ada rasa tu Ustaz, dia duduk belakang ni, sini tak ada Ustaz, belah seberang ada Ustaz. Duduk 3-4 orang, dia selokkan sampai nampak paha dia duduk garu, gerik duduk garu. Dalam rumah Tuhan tu. Waktu dia nak ludah pula Ustaz, dia pergi dekat tingkat nakor tu, dia tuih ludah, meleleh yak liuk ngostok dia. Dia buat serupa masjid ni rumah dia sendiri. Allahu Akbar. Kampung Aceh tak ada kan? Macam ada juga yang nampak gaya. Sungguh lah. Sebab tu kita minta perbetul sama-sama balik. No, ibu-ibu di belakang pun boleh kau no. No, tu saya sembang sangatlah. Tajuk duit kut lah apa tu saya sembang sangatlah. Nak kena buat pembetulan sama-sama silah. Minta tolong sama-sama. Minta maaf lah mengajak kasar sikit silah. Minta maaf banyak-banyaklah. Macam kita rasa dah sampai masa untuk kita mengajak cara tegas. Dengan keadaan masa, dengan keadaan suasana, dengan keadaan kita tengok bala Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa dah sampai masa untuk cakap terus terang ya. Saya minta ayah-ayah ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Tengok baru ni Kerajaan Malaysia dah wujudkan satu jawatan kuasa teknikal mengkaji hudud. Kita minta yang ada dalam masjid malam ini, tak kira lah ayah-ayah menyokong kerajaan kah, ayah-ayah pembangkang kerajaan kah, tajuk hudud kita minta sokong. Nama kata orang Islam, sokong. Ustaz, ada pihak tak mau buat Ustaz desak pihak tu supaya buat. Dah sampai masa dah Ustaz. Tengok 2-3 hari lepas, 38 orang rogol 2 orang budak tingkatan 3 tu. Budak tingkatan 3 sekalian 2 orang perempuan dirogol hampir 38 orang. Waktu mereka merogol budak tu, mereka suruh ni budak-budak lelaki ni, hak kawan budak perempuan tu lah, suruh tengok. Ni kan manusia lah, ni binatang. Sahabat saya post dalam WhatsApp tu silah. Seorang daripada 38 tu ditangkap. Dia pun londeh seluar dia sekerat sampai dekat paha tu silah. Dia pun ikat dia di belakang, orang kampung duk labuh. Gambar yang saya dapat tu, mak budak perempuan tu labuh sendiri, budak lelaki tu. Dia kata ni aku, sambil dia pegang apa wallahualam, mungkin kayu kot, dia duk rembas muka tu. Aku jaga punak aku dua kecil, aku tak pernah geram tu lah, duk rembas tu. Kita tengok makcik tu pun kita kesian tu lah. Betul, budak hak kena ni Ustaz, dia duk meraung tu, Allah makcik minta maaf lah, mak sakit lah apalah. Kita nak sebut kalau mereka lepaskan dia sekalian, dia akan bebas. Tapi maruah budak tu siapa nak ganti? Tuh, maruah budak tingkatan 3 kena rogol, siapa nak ganti? Ayah mau ni hak perogol ni mau masuk penjara 5 tahun, mau padan kau sekalian masuk penjara 5 tahun. Sebab 6 kali padan kau dengan perbuatan dia tu. Dan itulah yang ada hari ni sekalian. Undang-undang tu lah yang ada hari ni. Sebab tu kita minta sekarang ni patah balik semua sekalian, ambil balik undang-undang Islam, sokong balik undang-undang hudud ni. Dah sampai masa dah negara kita melaksanakan undang-undang tersebut. Ni ada juga orang Melayu kita, orang Islam kita tak sesuai lah, payahlah kita ni nak kena bagi ekonomi kukuh dululah. Nabi SAW buat hudud tak berguna ekonomi pun. Tak maaf lah kita bercakap direct hari ni salah. Pasal kita nampak melampau sangat. Hari ni tengok hak budak kena kerat kepala, Allah lagi kesian. Budak kena kerat kepala kan, nak buat apa? Dengan budak tu disebut dirogol dulu, kemudian dipotong kepala, dilempak masuk dalam sungai. Allah. Nak buat apa kat perogol? Nak buat apa dekat pembunuh tu salah? Tu kalau silap-silap bercara tak dapat, ataupun bercara-bercara Ustaz dia ada masalah teknikal pun lepas je lah.
Ibu yang kehilangan anak tu siapa nak ganti? Sebab tu kita sebut dah sampai masalah balik pada undang-undang Islam balik. Undang-undang Islam ni dia bukannya nak menyiksa orang, tapi undang-undang Islam ni nak menimbulkan rasa gerun kepada pelaku dia. Sebelum kamu buat, beringat ni hukuman dia dahsyat macam ni. Sebab itu zaman Nabi SAW memerintah kota Madinah, ayah boleh cek sendiri dalam sejarah berapa banyak kes hudud yang ada dalam negara tersebut waktu Madinah tu diperintah oleh Nabi SAW. Tak banyak lah, berapa kes lah. Hari ni ayah boleh buat kajian, boleh tengok sendiri Arab Saudi yang melaksanakan hukum hudud tersebut, rakyat dia ada 27 juta ke 26 juta, bawah sikit pada Malaysia ya. Kes rogol dia ada 50 ya kot, ke bawah pada 50, ke atas sikit tapi 50 lebih gitu ya. Nak banding dengan kita sekalian, rakyat 27 juta, rogol 1000 lebih. Dari jauh tu dia orang bagi hujah apa Global Peace Index. Mereka kata negara-negara yang tak melaksanakan hudud aman ya. Dia bagi contoh Norway, dia bagi contoh Switzerland, ada 4 buah negara tu. Cuba cek tengok data mereka sekalian. Negara mereka kes rogol, kes rompak cukup banyak, cuma tak didedahkan. Lepas tu kita minta balik-balik lah. Dah sampai masa dah sekalian. Boleh kot no? Macam marah yang nampak gaya saya. Tak, bukan nak marah saya. Kita nak ajak balik sekalian. Ikut balik lah hak mana Islam suruh ni. Tak kena ke keluarga kita tak apa sekalian. Kalau kena keluarga kita makan tak habis sekalian. Undang-undang yang ada lah tidak beri keadilan. Kalau keluarga kita kena, dia tak bagi keadilan kepada kita sebagai adik keluarga ni. Lepas tu kita minta sama-sama sokong. Tak kira parti mana, tak kira. Saya pegang pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia pegang senang aja sekalian. Dia kata aku tak kisah siapa saja yang memerintah, tapi aku nak hukum Islam dilaksanakan kepada aku. Dia pegang macam tu Aku tak kisah siapa perintah, tapi aku nak pemerintah yang memerintah tersebut buat hukum Islam pada aku. Saya pegang prinsip tu Siapa buat hukum Islam, yang tu kita sokong. Siapa nak buat hukum Islam, yang tu kita sokong. Siapa tak mau buat hukum Islam, yang tu kita lawan. Faham masalah tu Boleh berhenti dah kot. Tengok marah nampak ke? Sungguh sekalian. Dah kes teruk macam ni sekalian, tak ambil pengajaran ni, tak tahu. Boleh faham sekalian Apa betul sama-sama mudah-mudahan. Baik, balik pada tajuk yang ketiga. Tanggungjawab kita yang kedua selesai. Apabila orang panggil maka kenuri, pergi sekalian. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Bila orang minta nasihat, bagi nasihat. Yang ni saya tak payah ulas. Nah, cuma kita minta orang minta nasihat pada kita, ya bagilah nasihat tersebut. Orang kata kepada kita, Ustaz, minta hang bagi sak cadangan pada aku, bagilah cadangan pada dia. Itu tanggungjawab kita. 3. Yang keempat, nah peringkat tu tak payah ulas lah. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Yang ni nak minta tolong apa betul? Nabi SAW sebut tanggungjawab orang Islam pada orang Islam yang lain, bila orang tersebut bersin, dia ucap alhamdulillah, tanggungjawab kita sebut yarhamkallah. Itu tanggungjawab kita tu. Hak yang kita perlu bagi kepada dia. Dia bersin, dia ucap alhamdulillah, kita yang dengar yarhamkallah. Kena jawab Ustaz? Kena. Syekh Zainal Asri waktu dia sebut dalam satu kuliah dia sekalian, dia duduk di Mesir nak sembahyang subuh, dia mari lambat duduk saf yang kedua. Sebelum nak angkat takbir sembahyang subuh tu, dia bersin. Nah, sekali tu imam pun belum angkat, masing-masing duduk berdiri nak sembahyang. Masa tu dia bersin, dia sah yang kedua. Dia kata satu sah depan ni pusing ke belakang, yarhamkallah. Dia kata satu sah ni Ustaz pusing, yarhamkallah. Dia kata budaya ni tak ada di Malaysia. Lepas tu kita minta Kampung Aceh kita buat balik. Okay, sini Kampung Aceh. Kita minta buat balik. Orang bersin, dia sebut alhamdulillah, kita sebut pada dia yarhamkallah. Ustaz, kalau dia bersin tak ucap macam mana Ustaz? Nak sebut dah kat dia yarhamkallah, tak payah sebut. Sebut kat dia alhamdulillah. Ada juga sekalian hak jenis tok pok cerdik, dia bersin pandai. Alhamdulillah tak tahu sebut. Apa tujuan sebut alhamdulillah Ustaz? Bersin sahaja sebut alhamdulillah. Menguap dah. Batuk pun dah.
Bersin alhamdulillah. Antara hikmah dia Ustaz, jantung manusia akan berhenti sewaktu bersin. Jantung manusia sewaktu dia bersin, jantungnya berhenti. Kemudian bila dia boleh teruskan kehidupan balik, mana jantung dia kembali berjalan. Sebab itu sebut alhamdulillah, syukur nikmat jantung kembali bergerak. Kalau dia bersin Ustaz, jantung tu berhenti. Lepas bersin pun berhenti juga, dia jalan. Dia jalan Ustaz. Tunggu. Satu. Yang kedua, nikmat yang Allah bagi ni menghilangkan kotoran yang ada di saluran pernafasan kita ni. Bila bersin Ustaz, dia keluar habis. Itu pun satu nikmat. Sebab itu disunatkan mengucapkan alhamdulillah bila dah bersin ni. Lepas tu kita minta sama-sama buat balik Ustaz noh. Habib, kalau tak silap saya pengarang kitab apa nasihat agama wasiat iman, Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Sebab tu dia pernah naik kapal Ustaz, ada orang bersin di pantai, kalau tak silap saya lah, ataupun Imam Abu Hasan Asy-Syazuli. Dia bersin, ada manusia bersin tepi pantai, dia duduk di atas kapal, dia jerit kuat-kuat tu, yarhamkallah, yarhamkallah. Bila anak-anak murid dia tanya, wahai imam, kenapa orang bersin di pantai, kamu di atas kapal ni ucap yarhamkallah? Dia kata, aku mendoakan orang yang bersin tersebut, mudah-mudahan orang bersin tersebut mendoakan aku semula. Nampak tak? Itu di antara kelebihannya. Sebab tu bila kita bersin, orang doa kepada kita yarhamukallah, kita tuan yang bersin ni jawab balik pada dia, yahdina wa yahdikumullah pun boleh, yahdikumullah wa yuslihu balakum pun boleh juga. Yang tu kena buka kitab azkar ke kitab ni, boleh tengok Ustaz tentang adab bersin dan sebagainya. Tapi kita nak minta jawapan tu tolong bagi. Nah, alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Yang dah bersin tadi jawab balik yahdina wa yahdikumullah ataupun yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nak minta tolong jawab. Boleh Ustaz noh? Selesai. Ustaz, bersin sekali alhamdulillah, bersin dua kali alhamdulillah, bersin tiga kali Ustaz, tak payah sebut dah alhamdulillah. Ada satu hadis baginda bersabda, mafhum pada hadis tersebut, bila manusia bersin tiga kali ini, itu menandakan dia sakit. Kita bersin tiga kali, kira kita sakit. Bini kita bersin tiga kali, kira nak sesama. Anak kita hak kecil, kalau dia bersin tiga kali, itu tanda dia tak sihat lah. Dan bila dah bersin tiga kali, kita tak payah sebut alhamdulillah dah, tak payah sebut yarhamkallah dah. Apa kita kena sebut? Allahumma shfini, ya Allah sembuhkan aku. Allahumma shfini, sembuhkan aku. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Boleh Ustaz? Orang yang mendengar bersin 3-4 kali ni Ustaz, dia duduk peng bersin di situ Ustaz. Kita yang dengar ni, syafakallah, syafakallah. Tak apa bahasa Arab Ustaz, bahasa Melayu semoga Allah sembuhkan kamu. Boleh faham kan? Nampak je terkejut ni, nampak kaya kena buah hudud tak sah macam mana. Tak payah marah lah. Tajuk tu orang Islam tak boleh tolak hukum tersebut, semua kena terima. Betul, kita minta boleh ke Selano. Yang keempat ni insya-Allah sama-sama dapat buat. Yang kelima, yang keenam kita peringkaskan. Nabi SAW sebut tanggungjawab kita yang kelima dan keenam, apabila dia sakit pergi tengok. Wa idza marida fa'udhu, bila dia sakit pergi tengok. Adab pergi tengok orang sakit, saya sebut ringkas-ringkas sekalian, pergi jangan lama, pergi start sudah 5 minit sudah pergi tengok orang sakit, hospital ke, rumah sakit ke, rumah dia sendiri ke, tengok orang sakit 5 minit sudah. Melainkan kalau orang sakit tu minta, hang duduk lama sikit, sunat kita duduk lama di rumah dia bila dia minta. Tapi adab kita orang tengok orang sakit 5 minit sudah lah. Ni rembas sampai sejam setengah tu duduk buka satu cerita lah, kali buka cerita Bukit Gelurong. Semua cerita buka saja. Kawan duduk sakit di hospital, tak ada maklumat dia tolong buka cerita 5 minit sudah. Kemudian Ustaz dah duduk di tempat orang sakit, biar orang sakit itu yang banyak bercakap. Kita ni pergi tu sebagai pendengar sahaja. Kita tanyalah ni macam mana, sihat dah no, biar dia bercakap sajalah. Nah, dia nak cerita dia sakit macam ni, accident dia macam ni, dia jatuh macam ni, bini dia buat kat dia, biar lah. Yang penting bagi dia cerita. Boleh sekalian? Tu adab lah. Saya tak sebutlah dalil, nak bagi ringkas-ringkas.
Kemudian Ustaz, kalau dia hidang makan, jangan makan. Kalau isteri tuan rumah tersebut, isteri orang sakit tu hidang makanan Ustaz, dia letak di hadapan orang sakit, jangan makan depan dia. Ustaz, kalau dia hidang di luar Ustaz, orang sakit tu dalam bilik, tak nampak kalau kami makan di luar, makanlah. Tapi kalau boleh tak makan pun tak apa di rumah orang sakit ni. Ini boleh tengok dalam Bahrul Mazi, ada perbahasan panjang tentang tajuk pergi tengok ni. Kemudian Ustaz, ayah-ayah bila duduk depan orang sakit, kita cadangkan kalau nak bercakap benda yang mengembirakan dia. Contoh, pegang dia macam ni, pegang kaki kah ni, insyaAllah ni kaki hang ni 3-4 hari sembuh ni kan? Nanti bolehlah main semayang di masjid, hang tak ada sunyi masjid ni. Pak sekalian, mengembirakan dia. Yang kita tak nak apa Ustaz? Menyedihkan dia. Pegang kaki dia, sejuk nampak gaya ni. Ni cara-cara ni tak lama, jangan Ustaz. Arwah abang non hari tu sejuk macam ni, bunyi arwah pula sekalian, kawan lagi susah hati. Sebab tu jangan. Kena tu panggil adab. Adab pergi tengok orang sakit. Lagi Ustaz, apa yang perlu dijaga? Yang ni tolong hati-hati sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Pergi tengok orang sakit, siapa yang bila dia ada tanda-tanda duka cita pada dia, orang ni makruh pergi tengok. Tanda duka cita apa Ustaz? Ayah-ayah di sini ada tak penggali kubur? Ada tak penggali kubur di sini? Tugas dia kira memang penggali kubur ya, tanah kubur. Kerja dia Ustaz, kalau ada orang mati mesti orang call dia Ustaz, abang gali kubur tu. Ataupun tukang mandi mayat, ada? Tak ada kat sini tu. Kemas cara nampak kat sini. Baik. Orang-orang hak jenis macam ni Ustaz, dia makruh pergi tengok orang sakit. Sebab apa makruh Ustaz? Satgi orang sakit tengok, Allah marilah dia ni. Tunggu kan, dia menduka citakan orang sakit tersebut. Hak tu kena faham tu. Kan? Memang hak kawan tu Ustaz, memang dia ada ukur king kapan Ustaz. Dia pergi tengok orang sakit akan susah hati Ustaz. Sebab tu orang macam ni makruh pergi tengok. Tapi kalau kata orang tersebut Ustaz, bila dia sampai, pesakit tu jadi seronok, pesakit jadi ceria, pesakit tu menghargai kedatangan dia, yang ni pick up sikit. Boleh sekalian? Dan yang terakhir, adab kita pergi tengok orang sakit, waktu nak balik sekalian, ulunglah sikit. Boh lah dalam sampul tu, boh di bawah tu. Boh lah duit RM1, 10 keping. Nampak terbaik. Kawan dapat pun kenyih. Satu kelebihan orang sakit ni, ayah-ayah ulung pilah duit banyak mana pun, dia tetap ambil. Tu kelebihan orang sakit lah. Ulung pilah sampul tu, dia mesti ambil. Salam Ustaz, dia mesti gagau walaupun dia sakit. Dia selit buah bantai. Dia buah dalam poket, dia buah lah di mana-mana tempat sekalipun. Dan adab kita pergi Ustaz, kena bagi kah? Ya, silakan bagi. Apa tujuan dia? Bil hospital, bil apa yang patut dibayar, ubat dan sebagainya. Dia 5 hari tak kerja sekalian, punca pendapatan dia putus. Jadi bila kita bagi sedikit sebanyak, dia meringankan beban dia tu. Tu adab kita. Boleh faham sekalian? Memang dah buat dah, kami dah buat lama dah Ustaz. Okey, teruskan. Baik, boleh sekalian? Yang terakhir, wa idza mata fa'atbi'uhu, bila mati ikutlah jenazah. Yang ni saya tak payah bahas, ayah-ayah pun faham, ada orang mati uruskan waktu semayang dan sebagainya. Cuma saya nak buat kesimpulan hak belakang ni saja ya, dua ni. Satu hari Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dengan para sahabat yang lain. Nabi SAW tanya, man asbaha minkumul yawma sa'iman, siapa hari ni puasa? Seorang tak angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar angkat, ana ya Rasulullah, saya puasa. Hadis ni hadis sahih. Ana ya Rasulullah. Nabi SAW tanya soalan nombor 2, man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa hari ni jamu orang makan? Seorang tak angkat. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku jamu orang miskin makan hari ni. Man ittaba'a minkumul yawma janazatan, siapa hari ni pergi tengok orang mati? Seorang tak angkat tangan, menggambarkan Madinah ketika itu tak ada seorang pun yang kematian pada hari tersebut. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah, maknanya dia pergi tengok mayat luar daripada kota Madinah. Dia 3. Wa man adama minkum al-yawma maridan, siapa hari ni pergi tengok orang sakit? Dua benda tu kita sebut di hujung hadis tadi. Siapa tengok orang sakit hari ni? Sayyidina Umar angkat, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan.
4 benda tu dia seorang kat tangan. Nabi SAW bersabda, majtama'na fimri'in, siapa yang berhimpun 4 benda ni pada dia, illa dakhal jannah, orang ni masuk syurga. Siapa puasa, jamu orang makan, tengok orang sakit, lawat orang mati. Nabi kata berimpun 4 ni pada satu individu, syurga orang tu. Sebab tu kita minta ayah-ayah bapak sekalian, tanggungjawab hak seumpama ni kita minta praktikkan semula dalam kehidupan, insya-Allah. Boleh sekalian no? Saya ulang balik cara ringkas bagi faham. Tanggungjawab kita ada banyak. Hadis ini sebut 6 sahaja. Jumpa bagi salam, 1. Orang panggil makan kenduri, pi, 2. Yang ketiga, orang minta nasihat, bagi. Nombor 4, orang minta orang bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Orang sakit pi tengok, orang mati, ikutlah jenazah dia. Jadi mudah-mudahan ibu sekalian boleh kau no? Ambil sikit no? Perkara tersebut mudah-mudahan sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan, insya-Allah. Yang terakhir, habis sekalian. Nah, boleh kau no? Insya-Allah. Yang terakhir, ayah-ayah ibu sekalian, ada seorang sahabat badui mai jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat tu bila kiamat tu? Nabi SAW tanya satu soalan, ma'addattalaha, apa persiapan kamu? Malam ni saya bawa soalan ni pada ibu sekalian. Tak perlu takut, kiamat pasti berlaku, Imam Mahdi pasti muncul, Dajjal pasti keluar. Soalannya, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Yang ni kita patut tanya, start daripada malam ni untuk ayah-ayah dan ibu-ibu di belakang. Mudah-mudahan ibu sekalian, sama-sama kita boleh ambil pengajaran, sama-sama buat perubahan, insya-Allah. Boleh kau no? Cukup dekat tu no, 9 suku dah. Boleh kau no? InsyaAllah. Jadi ya tak sila. Ya sila aja. Baik. Yang mana betul Ustaz? Assalamualaikum ada alif lam syamsiah di depan Ustaz, ataupun Assalamualaikum? Jawabnya Assalamualaikum, itu yang tepat. Ada alif lam. Sopa juga macam semayang. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Baru semayang sah. Siapa bagi salam? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tak bunyi as itu, batal semayang dah. Boleh je no? Dia kena ada alif lam di depan tu. Boleh no? Ada soalan lain? Ya sila. Ya? Panda. Ni soalan keli belakang ni. Panda saya. Baik. Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Berkaitan dengan panda. Nah, 2 ekor beruang yang dibawa mari daripada negara China sekalian. Cuba ya parti tengok kos dia. Saya bukan nak bicara tentang tajuk panda tu. Kos bawa masuk panda. Dengan sewanya 20 juta. Kemudian dengan insurannya selama 10 tahun 1.6 juta. Kemudian ustaz dengan elektrik dia lagi, rumah dia lagi, persiapan dia lagi. Bila dicampur keseluruhan New Zealand, 10 ton panda tu duduk di Malaysia dalam keadaan disewa tu 10 tahun tu, negara kita akan membelanjakan 73 juta 73 juta 10 ton untuk 2 ekor tu ya. Poin yang kita nak sebut New Zealand, kan baik kalau 73 juta tu ataupun 20 juta tersebut buat rumah PPR, ataupun 20 juta tu buat bagi pada fakir miskin. Kan lebih baik sekalian manfaat dia daripada bagi pada 2 ekor tu. Dan yang ada satu manusia tak berapa cerdik sekalian, dia kata kami buat mari panda ni bukan apa, orang Malaysia tak payah duk habis duit pergi China nak tengok burung panda, dia boleh tengok di Kuala Lumpur ya. Soalan ni saya nak tanya sekalian, ayah-ayah di kebun kampung Aceh ni berapa ramai yang teringin nak tengok panda? Tak, sepanjang ayah-ayah hidup lah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa ramai yang teringin nak tengok panda tersebut? Tak ramai mana pun, tak ada langsung pun, tak pernah terfikir pun nak tengok panda tu saya. Tengok tak tengok pun tak rugi Tapi ada juga yang cakap dengan hujah macam tu kan, cukup tak cerdik. Dan perkara ini bila dibawa masuk kan, Allah, dia cukup membazir, cukup bazir. Tak ada faedah apa saja. Sebab tu kita nak sebut, saya secara peribadi, ni pandangan peribadi, boleh diterima, boleh ditolak. Cara peribadi saya cukup tak setuju panda tu mari lah. Dalam keadaan kita sekarang sesak, dalam keadaan kita sekarang susah, dalam keadaan sekarang Ustaz, negara kita ni defisit belanja.
dia nak kena pekin belanja dan sebagainya, tahun depan nak buat GST dan sebagainya, nak bawa mari panda, berhabis duit pula pada panda tersebut. Binatang-binatang hari di Malaysia semua cemburu dengan panda. Nah, daripada kami duduk lama di Malaysia, tak ada pun layanan macam ni. Panda mari 2 ekor ya, dilayan sebegitu hebat. Janganlah. Monyet kecewa, babi kecewa. Babi memang kecewa. Babi je lah. Dia masuk dalam Cadbury. Teram. Dia bukan dia sebut lembut-lembut tu kan. Babi. Dia tak sedap, dia kena bagi terbaik sikit. Babi. Oh sudah. Ada pula dalam Cadbury je lah. Allah. Keluar pula fatwa kata halal. Hak tu saya tak mau komen lagi je lah. Pasal saya tak baca secara penuh laporan JAKIM tersebut. Kenapa dia menggelarkan perkara tersebut umum balua dan sebagainya, mungkin ada kaedah dia. Tentu saya tak berani nak tibai. Tapi kita nak sebut tu kan, ayah-ayah yang mana dah makan dah, ibu-ibu yang dah makan di belakang, tak payah sama cari ada juga duk pergi ambil air tanah minum, lepas tu minum air biasa 6 kali. Ini nak cuci perut ni Ustaz tak payah. Dah duk jihis yang jawab dah. Nak kena sama Ustaz tak payah. Yang mana dah makan kira halal. Hak ke depan ni Ustaz, hak ke depan ni jangan makan dah. Ada seorang tak berapa cerdik, dia kata Ustaz kami nak minta ni dia sebut dalam media, masuklah YouTube. Dia kata kami nak minta Cadbury tajar kami bayar ni, kami punya kos, kami nak tukar darah. Kan dah masuk DNA babi tu, nak tukar darah je lah. Kita kata nak cakap pun bagilah cerdik sikit je lah. Kamu nak tukar darah, DNA babi tu bukan ada dalam darah sahaja je lah, daging pun ada. Habis tu nak tukar darah, nak tukar daging, nak tukar macam mana? Biarkan je lah. Boleh faham je lah. Tu pun serabut juga. Cadbury tu satu, panda pun serabut juga. Kesimpulan dia, serabut ni banyak dalam Malaysia ni Silan. Sama-sama kita buat pembetulan insya-Allah. Boleh kan? InsyaAllah. Jangan marah nah. Main sekali ni ya. Jadi ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.